Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita sambung lagi pengajian kita. Pada hari ini kita akan membahaskan, kita akan membicarakan ayat yang ketujuh daripada surah Al-Waqiah. Ya. Dan hari ini formatnya saya tukar, yang mana kita akan bahaskan tentang ayat dulu. Nanti di hujung pertemuan baru kita bacakan soalan-soalan dan saya cuba bantu untuk menjawabnya. Tapi hari ini kebetulan pun memang kita tak banyak soalan, jadi kita boleh bermewah-mewah dengan ayat yang kita bahaskan hari ini, tuan-tuan. So ayat yang ketujuh daripada surah Al-Waqiah. Sebentar saya share skrin dengan tuan-tuan. Sebentar ya. Alright. Ayat yang ketujuh ialah ni. Wa kuntum ni. Wa kuntum ni. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kita ambil dua ayat, tak tahu tengok setakat mana kita boleh bahas hari ini. Wa kuntum azwajan thalathatan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanati, kata Allah. Baik, Allah menyebut dekat dalam ayat ni, kalau kita tengok, wa kuntum dan telah adalah kamu azwajan thalathatan. Azwajan ni kita sebut sebagai kat sini golongan kan, yang paling sesuai sekali golongan lah. Yang paling sesuai sekali golongan. Kemudian tuan-tuan pernah dengar kan perkataan ni zaujah saya, ni zaujah saya, ni isteri saya. So zauj ni maknanya ialah pasangan ni. Jadi kalau golongan pasangan maknanya yang sesuai kat sini, kalau pasangan tak sesuai lah golongan yang paling tepat ni. Wa kuntum azwajan thalathatan. Wa kuntum azwajan thalathatan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kita ambil satu-satu tuan-tuan. Okey, tengok makna dia. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dibahagikan golongan, kamu dibahagikan kepada tiga golongan, ataupun kamu nanti golongan yang tiga, ataupun kamu nanti ada tiga terbahagi kepada tiga golongan maksudnya. Dan kuntum telah adalah kamu azwajan. Azwajan ni maknanya golongan ataupun golongan-golongan salasatan yang kamu dan telah adalah kamu golongan ataupun golongan-golongan salasatan yang tiga. Kamu dalam golongan yang tiga jenis. Kamu berada dalam golongan yang tiga kelompok maksudnya. Kemudian golongan apa? Ni yang pertama sekali, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka Allah Taala sebut golongan kanan. Maka yang pertama ialah golongan kanan, kata Allah. Apakah dia golongan kanan tersebut? Apakah dia golongan kanan tersebut? Nanti Allah Ta'ala jelaskan kepada kita. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, maksudnya dan golongan yang sebelah kiri pula, apakah dia golongan sebelah kiri tersebut? Kemudian baru Allah Ta'ala sebutkan golongan yang tiga, wasabiqun as-sabiqun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyebut pada kita, ni kita fokus pada ayat yang kedua. Okay, Allah menyebut pada kita bahawasanya nanti pada hari kiamat, tuan-tuan, selepas kita dibangkitkan, kita dikumpulkan, selepas kita dibangkitkan dan kita dikumpulkan di satu tempat yang sama, yang kita kenali dia sebagai padang mahsyar, tuan-tuan, yang mana pada waktu tersebut manusia ni dibahagikan kepada tiga golongan. Manusia dibahagikan kepada tiga kelompok. Kelompok yang paling besar sebenarnya ialah kelompok orang kafir, tuan-tuan. Dia ada tiga kelompok, dua daripadanya masuk syurga. Tapi satu daripadanya masuk neraka. Tapi walaupun satu kelompok daripada tiga tu, dia yang lebih tu dua kan. Tapi walaupun dia satu, dia yang paling ramai sekali yang masuk neraka. Yang masuk dalam syurga tak ramai. Yang masuk dalam syurga ni dibahagikan kepada tiga golongan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan sampai kita bahaskan. Golongan yang pertama Allah sebut sebagai ashabul maimanah. Ashabul maimanah. Maksudnya apa? Golongan-golongan orang yang kanan, puak-puak kanan. Kemudian yang kedua, golongan masy'amah, golongan shimal ataupun golongan yang kiri. Golongan kiri. Yang pertama golongan kanan, insya-Allah masuk syurga. Kemudian yang kedua ialah golongan kiri. Golongan kiri ni masuk neraka, ni yang paling ramai sekali.
Kemudian ada golongan yang ketiga, wasabiqun as-sabiqun. Sabiqun ni maknanya orang yang bersegera, orang yang bersegera. Apa maksud orang yang bersegera? Nanti kita sampai, tapi secara ringkasnya orang yang bersegera ni dia ialah orang yang dekat dengan Allah Taala. Dia ni bersegera bila dengar kebaikan, cepat-cepat tolong, cepat-cepat buat, cepat-cepat laksanakan. Bila dengar ada satu amalan yang datang daripada Rasulullah SAW ataupun daripada perintah Allah Azza wa Jalla, dia tak tunggu tuan-tuan, dia terus laksanakan. Jadi orang jenis ni orang bersegera. Lepas tu kalau dia dengar ada orang susah dan memerlukan bantuan, dia akan sampai dulu, dia akan datang dulu, dia akan offer dulu. Ni jenis-jenis macam sahabat-sahabat Rasulullah yang kita kenal lah. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Itu dah tentulah golongan sabiqun kan. Tapi itulah perangai mereka. Dan sebenarnya tuan-tuan, sahabat Rasulullah ni bukan yang 3 orang tu je yang baik, itu yang terbaik. Tapi semua sahabat Rasulullah tu karakter dia tak jauh sangat beza, lebih kurang je. Bila dengar ada kebaikan, cepat-cepat datang. Bila dengar ada Rasulullah panggil untuk jihad, keluarkan infak dan sebagainya, mereka bersegera datang. Dan bila Rasulullah SAW mendapat satu-satu perkhabaran baru daripada Allah melalui malaikat Jibril untuk laksanakan satu amalan ni, mereka akan cepat-cepat segera laksanakan. Dan selepas mereka laksanakannya, mereka tak tinggalkan. Tuan-tuan ingatkan macam mana bila turunnya ayat untuk hapuskan arak kan, macam seolah-olah mengalir habis basah bumi, kawasan basah tempat area tempat tinggal tu dengan arak yang dipecahkan botol-botol ataupun tong-tong arak tu, tuan-tuan. Jadi mereka ni ialah orang-orang yang bersegera. Tapi masalahnya orang bersegera ni orang dulu-dulu zaman Rasulullah ramai. Orang zaman kita ni tak ramai. Orang-orang ni karakter ataupun kriteria dia selain daripada dia bersegera pada melaksanakan kebaikan tu, dia ni ialah orang yang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni ialah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau nak berdekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala ni cara dia macam mana? Cara dia bukan sembahyang 5 waktu. Itu wajib. Tuan-tuan, kalau sembahyang 5 waktu dengan Allah, jaga solat 5 waktu tu tak tinggal ya, tapi itu bukan takarub, tuan-tuan, itu kewajipan. Takarub ni ialah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajib, tapi kita lakukan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling popular sekali ialah solat malam, tuan-tuan. Solat malam ni ialah cara yang paling mudah, paling berkesan dan paling disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya pernah dengar ada sebuah hadis yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu gembiranya dengan hamba yang macam ni, digambarkan Allah Subhanahu wa taala tu ketawa dengan mereka. Jadi tuan-tuan jangan bayang macam ni Allah Taala ketawa, salah, tapi dalam hadis tu sebut begitu, tuan-tuan. Jadi nak tunjukkan bahawa senangnya Allah Subhanahu wa taala tu dengan hamba-hamba yang malam-malam orang lain tidur. Bila Allah Subhanahu wa taala tengok dia yang bangun. Orang lain kat kawasan perumahan tu semua tidur, dia seorang. Jadi macam mana Allah Taala tu tak rasa bangga dengan para malaikat? Malaikat tengok ni hamba-hamba aku. Dia bangun waktu orang lain tengah tidur. Dia bangun waktu orang lain tengah tidur tidur nyenyak, tengah mimpi, dia bangun ambil wuduk sejuk-sejuk, kemudian solat. Tuan-tuan bayangkan Cuba tuan-tuan bayangkan. Katalah tuan-tuan tuan-tuan ni sebagai ahli tahajud kan. Tuan-tuan tinggal dalam bilik yang selesa, dengan tilam yang selesa, dengan katil yang selesa. Tuan-tuan ada pasangan hidup, tuan-tuan suami ataupun isteri. Tapi dengan nikmat yang Allah Taala kurniakan, kadang-kadang bilik tuan-tuan ada aircon lagi, betul kan? Tapi tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan bangun pukul 3 pagi, tuan-tuan bangun pukul 4 pagi, pukul 4.30, pukul 5 tuan-tuan bangun ambil wuduk, tuan-tuan solat, tuan-tuan waktu orang lain tengah tidur. Cuba tuan-tuan bayangkan. Allah Taala tu turun tengok tuan-tuan, takkan Allah Taala tu tak sayang dekat tuan-tuan? Ibaratnya macam tuan-tuan lah ada anak 3-4 orang, 4-5 orang tiba-tiba tuan-tuan bangun nak pergi kencing, nak minum air ke, bangun. Lepas tu tengok salah satu bilik tu terbuka api, tuan-tuan pergi tengok anak tuan-tuan yang satu ni tengah duduk berdiri. Dia tengah berdiri, lepas tu dia tengah solat, dia tengah tayar akhir, tak kira lah tengah sujud, tuan-tuan bayangkan. Jadi apa perasaan tuan-tuan pada anak tersebut? Saya nak tanya tuan-tuan Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah ni maha penyayang, tuan-tuan. Allah ni maha pengasih, Allah maha penyayang. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau hamba dia macam tu perangai dia. Pasal hari ni Allah Taala tengok, dia bangun lagi. Dia kalau saya ada dengar dalam satu pengajian, kalau orang yang rumah dia tu ada orang yang sedang bertahajud dekat dalam rumah tu, tuan-tuan. Jadi rumah tu dia bercahaya berbanding dengan rumah lain.
Itu kalau dilihat dari sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun para malaikat. Jadi dia kata rumah tu bercahaya. Jadi kita boleh bayanglah kalau kita tak drone, kita naikkan drone tu tengok rumah mana yang terang. Allah lah agaknya macam tu lah. Dia orang yang bertahajud ni rumah dia tu bercahaya tu tau. Adalah 1001 macam benda lain. Jadi orang ni ialah orang as-sabiqun. Dia itulah cara yang paling terbaik untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. So saya percaya tuan-tuan dekat dalam ni semua termasuk dalam golongan yang kanan. Amin. Mudah-mudahan amin amin ya rabb. Tuan-tuan ni semua masuk dalam golongan yang kanan. Ashabul yamin ashabul yamin. Jadi daripada ashabul yamin ni cuba tuan-tuan upgrade, manalah tahu tuan-tuan rajin solat, Allah Taala kata okey naik pangkat. Tuan-tuan boleh jadi masuk as-sabiqun. Jadi kalau tuan-tuan masuk as-sabiqun ni maksudnya as-sabiqun ni ialah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita balik dekat ayat kita, kamu terbagi kepada 3 golongan. Okey, kalau kamu terbagi kepada 3 golongan ni tuan-tuan, statement ini disebut oleh Allah, apa sebenarnya yang Allah Taala nak? Allah Taala tulis surat, contohnya Quran tu kan Quran ni kan dia dalam bentuk tulisan sampai kepada kita lah. Jadi ini ialah kalam Allah kan, Quran ni kalam Allah kan. Jadi bila tuan-tuan baca surat daripada Allah Taala, kamu kata dalam surat tu kan, kamu terbagi kepada 3 jenis. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Statement daripada Allah Taala menyebut kamu ni nanti hari kiamat terbagi kepada 3 golongan. Kenapa Allah Taala cakap begitu? Maknanya ialah Allah nak suruh kita duduk dalam golongan yang terbaik. Allah Taala nak suruh kita masuk dalam golongan yang paling terbaik. Kalau tak dapat yang terbaik pun yang second terbaik. Macam mana? Macam contohnya macam macam tuan-tuan lah, tuan-tuan dalam satu kelas lepas tu tuan-tuan dalam satu kelas, kemudian guru datang, guru kata kamu pilih, kamu nanti akan diberi pilihan, kamu akan diletak di sudut-sudut tertentu. Kat situ semua orang yang berjaya. Kat sini semua orang yang gagal. Semua orang gagal. Tapi kalau dekat sini yang berjaya dan rapat dengan saya. Jadi bila statement itu dikeluarkan guru tu, jadi dia suruh tuan-tuan pilih. Ada tak orang yang nak duduk dekat golongan yang gagal? Kalau ada, wallahualam lah, tak tahu. Jadi bila Allah keluarkan statement tu, kamu nanti ada 3 golongan. Golongan yang pertama ialah orang yang berjaya masuk syurga. Golongan yang kedua ialah orang yang masuk neraka. Golongan yang ketiga ialah orang yang berjaya dan dekat dengan aku, kata Allah Ta'ala. Contohnya gitulah. Jadi sekarang ni, bila statement tu Allah Ta'ala sebut dekat tuan-tuan, tujuannya apa? Tujuannya apa tuan? Tak lain tak bukan ialah suruh tuan-tuan pilih duduk dekat golongan yang terbaik lah. Dalam ayat yang lain, dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah dengan para sahabat tu berada di sini. Dia berada di sini. Jadi kamu nak duduk dekat kelompok yang masuk syurga dekat sana yang ramai ke, ataupun kamu nak duduk kat sini? So berusahalah supaya kamu akan berada di sini. Sebab kat sini Allah Ta'ala kata, nanti hari kiamat golongan tu ramai. Tapi golongan ni sikit. golongan ni sikit dan dah lah sikit yang dekat zaman Rasulullah ramai. Orang kemudian tak ramai. Dah lah sikit Jadi kelompok kita ni dah lah tak ramai orang yang kemudiannya. Jadi maknanya kita kalau jadi orang yang termasuk dalam kelompok yang tak ramai tu, sangatlah bertuah ni hidup kita tuan-tuan. Okey. Kalau dari sudut teknikal wa kuntum azwajan salasatan wa maknanya dan tuan-tuan wa maknanya dan so ini merupakan kalimat apa? Ini merupakan kalimat haraf yang ini ialah haraf ataf haraf penyambung kita. Saya kecil sikit besar sangat tulisan ni. Ini merupakan haraf ataf haraf penyambung cerita. Kemudian kuntum telah adalah kamu tuan-tuan Ini merupakan kalimat fi'il madhi. Dia ni adik-beradik dengan kana tuan-tuan. Kuntum ni dia adik-beradik dengan kana. Kalau tuan-tuan tengok telah adalah kamu, ni kuntum telah adalah kamu. Kalau telah adalah aku kuntu. Kalau telah adalah engkau kunta, dia fi'il kan? Fi'il kan dia ada sebutan apa? Dia ada setiap satu ada 14 sebutan. So kuntum ni dia ada 14 sebutan tuan-tuan. Setiap satu tu ada ganti nama diri yang built-in ataupun tersembunyi dekat dalam dia. So dia punya abang sulung dia kana. Tuan-tuan selalu jumpa kana kan? Kanallahu aliman hakiman. Ingat tak? Kanallahu aliman hakiman. Jadi kana tu sebenarnya ialah dia punya kakak sulung ke abang sulung ke tak kira Kalau tuan-tuan nak tahu dalam istilah lama disebut kana
wa akhawatuha. Akhawat mana apa akhawat? Akhawat tu adik-beradik perempuan ni, Kana dan adik-beradik perempuan dia. Maksudnya gitu Jadi maknanya Kana dan yang sebanding dengan dia lah, tu maksudnya. Jadi apa yang sebanding dengan Kana? Kuntum, kuntu, kunta, kunti. Kalau Kana telah adalah dia, kalau telah adalah aku kuntu, kalau telah adalah engkau kunta, kalau telah adalah kamu kuntum, kalau telah adalah engkau perempuan kunti. Jadi macam itulah So, setiap kali tuan-tuan jumpa kana ataupun adik-beradik dia ni, dia mesti nak subjek dan khabar. Dia mesti nak subjek dan khabar. Dan kana ni dia akan bagi baris hadapan kepada subjek dia dan bagi baris atas kepada khabar dia. Sebab tu tuan-tuan selalu jumpa kanallahu hu. Kanallahu aliman, telah adalah dia, Allah itu alim, maha bijaksana. Kanallahu hakiman. Telah adalah dia, Allah itu maha bijaksana. Kanallahu azizan, telah adalah dia, Allah itu maha berkuasa. Jadi Allah kena Allahu azizan. Tapi kalau kana kuntum kunti ni fi'il madhi, betul tak Jadi kalau fi'il, betul tak dia ada ganti nama diri dekat dalam dia yang tersembunyi kan? Jadi sebenarnya kalau dia tak sebut Allah pun tak apa, sebab ganti nama diri yang ada dekat dalam kalimat itu sendiri pun boleh menjadi dia punya subjek. Dia kan nak subjek dan khabar kan? Okey. Jadi kana aliman cukup. Tadi kana Allahu aliman kan? Tapi kalau sebut kana aliman cukup. Sebab apa cukup? Sebab Allah tu tak payah sebut pun tak apa, sebab ganti nama diri yang ada dekat dalam kana itu pun sudah memadai untuk menjadi subjek dalam cerita kita. Kana telah adalah dia maha berkuasa, contohnya. Maha bijaksana, telah adalah dia maha bijaksana. Nampak? Jadi mana subjek dia Ustaz? Ustaz kata kalau kana kuntum kunti kena ada subjek. Subjek dia ada tapi tersembunyi dekat dalam kalimat kana itu sendiri. Apa dia? Dia telah adalah dia. Dia telah subjek dia. Aliman, maha bijaksana. Mana Allah Ustaz tak tulis pun tak payah tulis. Dia ada dekat dalam kana tu sebab kana ni merupakan kalimat fi'il. Jadi dalam fi'il dia wajib kena ada ganti nama diri tersembunyi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan kita dalam kuntum ni dia ada kamu telah adalah kamu. Jadi kamu inilah dia punya subjek kepada kuntum ni. Kuntum ni kan salah seorang daripada adik-beradik sekana tu kan. Okey, habis kuntum ni fi'il madhi, dia mabni lah, tak payah bahaskan dia punya baris. Dia azwajan. Ini saya kata dia ni merupakan khabar kepada kuntum. Ini dia tidak tulis. Telah adalah kamu wahai sekalian manusia. Nanti terbahagi kepada golongan yang 3 ataupun 3 golongan. Jadi manusia ni tak ada tulis kat sini pun. Telah adalah kamu wahai manusia, tak ada. Jadi subjek kuntum ni mana Ustaz? Subjek kuntum ni ialah kamu. Saya tak nampak tu tulisan kamu. Ada tersembunyi dekat dalam ni. Ini kan kalimat fi'il kan? Jadi fi'il dia ada ganti nama diri yang tersembunyi. So azwajan ini dia merupakan kalimat isim. Dia ini merupakan isim biasa. Kalau isim biasa dia sedang berpangkat mansub. Isim biasa kan dia mu'rab kan? So dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah fathah. Apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Sebabnya adalah dia merupakan khabar kepada kuntum ini. Ataupun khabar kana. Ustaz nampak? Kana tu abang sulung dia kan? Kalau tuan-tuan nak kata khabar kana, abang sulung dia pun boleh. Khabar kuntum tu yang paling tepat sekali. Dia khabar kuntum Ustaz. Okey, dalam masa yang sama azwajan thalathatan ini dia 2 isim berpasangan. Tengok dia sama baris dia. Dan dia sama-sama tak ada alif lam. Jadi kalau dia sama-sama muannas sebenarnya tuan-tuan tahu. Sebenarnya golongan ni ini ialah kalimat jamak ni yang ini masa kita terjemah hari tu kita ada tertinggal dekat nombor 2 kat sini. Azwajan salasatan maknanya golongan-golongan yang 3. Dia ini sebenarnya kalimat jamak. So kalimat jamak yang bukan manusia ganti nama diri dekat dalam dia ialah she. So kalau tuan-tuan ada kesempatan tambah nombor 2 kat sini. Okay, wa kuntum azwajan thalathatan. So ini ialah 2 isim berpasangan. Ini ialah pasangan zat dan sifat. Ini sifat, mausuf sifat. Kalau tuan-tuan belajar sistem lama, mausuf dan sifat. Ini mausuf dia, ini sifat dia. Jadi kalau mausuf sifat ni dia follow semua benda dari sudut apa pun dia akan follow. Muannas pun sama, alif lam tu ada atau tidak dia akan sama saja tuan-tuan. So salasatan merupakan kalimat isim. Dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur. Dia mu'rab mansub. Kalau kita tanya tanda mansub di mana? Tanda mansub dia fathah. Okay, kenapa dia dapat pangkat mansub? Kerana dia merupakan sifat kepada azwajan. Kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan,
Dia ada dekat sini tuan-tuan ni. Dia ni termasuk dalam kelompok at-tawabi' ni. Dia termasuk dalam kelompok at-tawabi'. Isim kan, ni isim yang boleh kita ubah-ubah baris. Kalau sifat dia akan follow baris zat. Nampak ni? Sifat follow baris zat ni. Dia dekat nombor 1 ni. Sebab itulah tuan-tuan tengok salah satan tu dia ikut baris untuk azwajan. Faham kan? Oh sorry. So itulah sebab salah satan ini dia dapat pangkat mansub. So okey, itu saja kita punya perbahasan tentang ayat ni. So saya nak bawa tuan-tuan untuk jawab soalan kita tak banyak. Tuan-tuan tengok saya baca soalan satu persatu dulu. Ni soalan kita yang pertama yang saya akan respon sekejap lagi. Perkataan dalam bentuk nombor dalam Al-Quran termasuk dalam isim biasa atau isim yang ada gelaran dan fungsi, ni soalan ni. Kemudian soalan yang kedua, dia ada 3 soalan yang ini. Ini surah Yasin tuan-tuan ni. Dan inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ayat yang ke-8. Dia nak tanya aghlalan dia punya kedudukan. Nanti saya respon. Ini sebenarnya kita bahaskan dalam kita punya dalam FB saya. Tuan-tuan kalau nak tengok, tuan-tuan pergi dekat FB kita, Pendidikan Bahasa Arab Al-Furqan. Setiap hari pukul 6 petang kita bahaskan surah Yasin. Sekarang ni kita dah sampai ayat yang ke-8. Cuma hari ni hari Rabu kan, hari Rabu kita tak ada kelas lah sebab kita ada program di Radio Kim kan. Kemudian malam kita akan hantar ni yang tuan-tuan sedang baca sekarang ni. Jadi hari Rabu kita rehat. Hari lain je ada. Ni soalan ketiga. Dalam ilmu tajwid ada hukum dan teknik bacaan nun sakinah. Apakah kaitannya dengan ilmu nahwu? Itu kita akan bahas. Okey, tuan-tuan sebentar lagi kita akan bahaskan satu persatu daripada soalan tersebut. Dan tuan-tuan ready nanti sekejap lagi saya respon satu-satu. Sebentar. Baik, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan tengok satu persatu ayatnya, soalannya. Dan soalan kita yang pertama ialah tentang nombor. Nanti saya share balik soalannya. Tengok. Soalan saya, perkataan dalam bentuk nombor dalam Al-Quran termasuk dalam isim biasa atau isim yang ada gelaran dan fungsi? Nombor. Tuan-tuan, dalam Quran, tuan-tuan banyak jumpa nombor tau. Tuan-tuan banyak jumpa nombor. Nombor 12 kan. Tu kan dalam surah Yusuf pun ada kan. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Aku melihat 11 bintang. 11 bintang, bulan, wasyamsa wal qamar. Matahari dan bulan, ra'aituhum, aku lihat mereka sujud. Jadi 11 bintang, 11 kan nombor. Jadi soalan pelajar ni ialah kalau nombor Ustaz, kalau kita jumpa Allah tadi kan kita jumpa salasah tu kan 3 kan, salasah 3 kan. So adakah 3 ataupun 11 ataupun nombor-nombor yang kita jumpa dalam Al-Quran itu Ustaz, adakah dia merupakan isim biasa atau isim yang ada gelaran dan fungsi? Tuan-tuan ingat tak apa isim biasa dan isim yang ada gelaran dan fungsi? Tuan-tuan tengok sini. Kalau tuan-tuan belajar sampai pada peringkat yang kedua, tuan-tuan belajar dalam sistem Al-Furqan, masa kita belajar tentang isim kan ada 2 jenis, ni peringkat kedua kan. Isim kan ada 2 jenis, satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Nanti saya besarkan sikit ni. Okay. Isim dia ada 2 jenis, satu isim yang ada gelaran dan fungsi, inilah dia. Satu lagi isim biasa. Jadi kalau nombor-nombor tu dia termasuk dekat sini ke dia termasuk kat sini, tu soalan dia. Kalau isim-isim itu merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi, dia tidak boleh diubah-ubahkan baris hujung dia. Sebenarnya tak ada. Kat sini mana ada isim nombor? Tak ada kan isim nombor kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan, nombor-nombor tu dia dekat sini. Sebab kita boleh ubah-ubahkan baris hujung dia tuan-tuan. Salah satun boleh, salah satan boleh, salah satin boleh. Kita boleh nombor-nombor wahidun boleh, wahidan boleh, wahidin. Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan kita baca surah Qul huwallahu ahad kan? Qul huwallahu ahad kan? Kalau Qul huwallahu ahad, ahad tu kan maknanya satu. Tapi kalau dalam apa kita panggil? Dalam tuan-tuan punya tu kadang dia sebut ahad tu tunggal lah itulah, tapi tunggal ke apa ke yang penting dia maknanya satu. So dia boleh ahadun, dia boleh ahadin, dia boleh ahadan kan. So kalau begitu maknanya nombor-nombor merupakan kalimat isim dan dia ialah isim biasa. Isim biasa yang boleh diubah-ubahkan baris hujung dia, ya.
Kita pergi kepada soalan berikutnya tuan-tuan. Pelajar ni tanya tentang salah satu kalimat dalam surah Yasin dalam ayat yang sedang kita bahas aghlalan. Nanti kita tengok semula Tuan-tuan tengok dia nak tanya kedudukan kalimat tu apa dekat dalam ilmu nahwu So sebenarnya soalan ni tanya begini dengan saya kalau tuan tak tahu. Dia kata aghlalan ni ustaz ni bukan maf'ulun bih. Kenapa dia bari atas dia kata. Saya rasa ni bukan maf'ulun bih dia kata. So saya dah jawab dengan dia secara personal lah, tapi saya share soalan dia dengan tuan-tuan So sekali lagi saya sebut, kalau tuan-tuan nak bahas ataupun kupasan surah Yasin, tuan-tuan pergi dekat kita punya Facebook kan, Facebook kita Pendidikan Bahasa Arab Al-Furqan. Setiap hari pukul 6 petang kita akan bersiaran di sana secara live. Nanti tuan-tuan boleh tengok Tapi hari Rabu je tak ada Sabtu Ahad tak adalah cuti kan. Dia hari Isnin sampai Jumaat. Isnin Selasa, Khamis Jumaat kita ada bersama-sama So besok bolehlah pukul 6 Okey, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Dia kata aghlalan ni apa kedudukan dia dalam ilmu nahwu. Jadi kalau dia tanya dalam ilmu nahwu maknanya kenapa dia bari atas lah. Kenapa dia bari atas? Adakah dia berpangkat mansub? Okey, jawapannya yes. Dia ni sedang berpangkat mansub, dia bari atas sebab dia merupakan maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Kalau perbuatannya makan, yang kena makan. Kalau perbuatannya aku menjadikan, apa yang kena jadi, apa yang dijadikan. So dalam konteks ini, inna ja'alna aghlalan fi a'naqihim maksudnya. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan belenggu-belenggu di leher mereka. Ataupun lebih tepat, kami telah letakkan. Tapi dalam bahasa Arab, dia tak kata letak, dia kata kami menjadikan. Kami letakkan belenggu-belenggu di leher-leher mereka. Jadi pelajar tu confuse. Ada pelajar kita confuse. Dia kata, dia sangkakan setiap lepas saja kalimat fi'il, dia punya maf'ulun bih terus ada kat sini. Dia kata macam tu. Sebenarnya tak semestinya. Sebab kalau fi a'naqihim ni ada haraf jar. Haraf jar dengan majrur dia, bolehlah diselang. Maknanya antara fi'il dengan maf'ulun bih boleh diselangi oleh dia punya, boleh diselangi oleh haraf jar dan isim majrur dia. Contoh dia macam mana? Contohnya, saya beli dari dia buku. Saya beli dari dia buku. Saya beli dari dia kereta. Saya beli dari dia rumah saya. Saya beli dari dia rumah saya. Jadi dari itu kan haraf jar, dia tu dia punya isim majrur. Jadi tapi aku bukan beli dia. Saya bukan beli dia. Saya beli rumah kan. Jadi rumah tu berada selepas daripada dari dia. Saya beli dari dia rumah. Jadi sebenarnya maknanya saya beli rumah dari dia. Tapi dalam teknik bahasa Arab, dia boleh letakkan jar majrur dari dia ke dalam pigi ke, boleh dalam pigi. Saya nampak dalam pigi ikan buntal contohnya. Saya nampak dalam pigi ikan mas. Ikan, saya nampak dalam pigi ikan. Sebenarnya saya nampak ikan dalam pigi. Tapi dalam bahasa Arab boleh antara fi'il dengan maf'ulun bih itu diselangi oleh jar majrur. Jar majrur haraf jar dengan isim majrur dia. Haraf jar ingat tak? Nanti saya tunjukkan apa dia haraf jar. Siapa yang tak pernah yang apa tu, yang tak familiar dengan bahasa Arab, haraf jar ni dia ada kat sini tuan-tuan tahu. Okey. Ni haraf jar. Ni kelompok haraf jar. Kalau tuan-tuan belajar dengan kita, awal-awal lagi kita dah jelaskan. Inilah haraf jar ni. Dia termasuk dalam pelajaran peringkat yang pertama kita. Saya ambil kelompok haraf jar, saya letak dekat sini. Dengan, tentang, atas, seperti, dalam, dari, kepada, untuk. Bi, ala, fi, ila, li, min, ka seperti. An, tentang. Jadi itu yang kita sebut sebagai haraf jar. Jadi boleh diselangi oleh haraf jar. Haraf jar dengan isim yang menjadi isim majrur itu, kemudian baru kita letak dia punya apa maf'ulun bih yang kena buat dia. Boleh, tak ada masalah. So aghlalan tu, aghlalan itu kenapa dia bari atas? Kerana dia merupakan apa? Kerana dia merupakan ni. Saya kecil boleh. Aghlalan dia berbaris atas disebabkan oleh dia merupakan maf'ulun bih kepada untuk kalimat ja'alna. Okey. Faham Baik, soalan kita yang berikutnya ialah berkenaan dengan nun sakinah. Nun sakinah. Soalan dia, tuan-tuan tahu nun sakinah tak? Nun sakinah ni, ini ialah istilah yang biasa disebutkan dalam pembacaan Al-Quran. Kalau tuan-tuan masuk kelas bacaan Al-Quran, so teknik nun sakinah ni selalulah diajar. Nun ni memang banyak masalah di dalam pelajaran tajwid kan. Nun mati, dia punya bunyi sebutan tu dengan tanwin sama. Jadi macam mana kalau nun mati berjumpa dengan apa?
nun mati berjumpa dengan ba, macam mana kita nak sebut, nun mati berjumpa dengan nun mati atau tanwin berjumpa dengan alif, macam mana nak sebut, nun mati apa ni atau tanwin berjumpa dengan huruf izhar gitu panggil, alif ha ain ha ghin kha kan. Nun mati berjumpa dengan huruf idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, macam mana jadi soalan pelajar ni, Ustaz, nun sakinah Ustaz, apa kaitan pelajaran nun sakinah itu dengan ilmu nahwu bahasa Arab? So jawapan saya lah tak ada kaitan. Wallahu alam, saya tak tahu, tapi sepanjang yang saya tengok tak ada kaitan lah. Tapi kalau ada ustaz-ustaz yang boleh mengaitkan hukum nahwu dengan nun sakinah tu, wallahu alam, itu sebenarnya adalah teknik bacaan. Jadi kalau biasanya teknik bacaan ni macam mana nak lancarkan bacaan supaya bacaan itu menjadi fasih. Itu maksud dia. Jadi Rasulullah ajar cara baca dia macam ni. Bila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ni, kena baca macam ni. Kena dengungkan ataupun jangan dengung langsung macam dia jumpa dengan huruf izhar, atau macam dia jumpa dengan nun ya wa min nun, huruf apa? Huruf idgham kan. Mai tai. Jadi Rasulullah yang ajar baca tuan-tuan. Sebab Rasulullah ni Al-Quran ni dia tak sama macam tuan-tuan baca makalah-makalah ataupun majalah yang lain. Jadi bila nak baca tu dia ada teknik-teknik dengung, kat mana tak boleh dengung, panjang berapa harakat, sebab Allah nak bezakan Quran ini dengan syair-syair ataupun benda-benda lain. Tuan-tuan kalau berbuat dalam bahasa Arab jangan pakai tajwid tau. Kelakar bunyi. Kita nak tanya orang nak gimana kita pakai tajwid. Mai tai tak ada. So jawapannya ialah kalau tuan-tuan kalau nun sakinah ni dia adalah hal yang berkaitan dengan ilmu apa kita panggil ilmu tajwid, dia bukan berkaitan dengan ilmu nahwu. So sekali lagi tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan apa ni untuk tuan-tuan bantu kita orang sikit, untuk kita orang gunakan wang bantuan tuan-tuan untuk kita bayar iklan. Iklan sangat membebankan kami tuan-tuan. So kalau tuan-tuan boleh tolong kita orang tu, selalunya saya guna wang dari bayaran yuran pelajar, tapi kadang-kadang tak mencukupi, banyak, so kita kena cari dari sumber-sumber lain. Jadi sebab itulah saya nak ajak tuan-tuan sama-sama berkongsi dengan kami untuk tolong kami kembangkan bahasa Arab Al-Quran ni supaya lebih ramai orang Melayu boleh faham Al-Quran. So mudah-mudahan bolehlah kita share pahala nanti pada siapa-siapa yang ikhlas. Tolong doakan saya juga supaya kita ikhlas sama-sama dalam kita mengajar orang supaya semua orang faham bahasa Arab Al-Quran. So terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.